Assalamualaikum, hari ini kami akan membentangkan tentang soalan yang kedua, yaitu jenayah rentas benua. Dalam ahli kumpulan kami ada 3 orang, yaitu saya, Azizan, dan Safri. Seterusnya kita masuk kepada maksud jenayah rentas benua. Jenayah rentas benua ialah jenayah yang melibatkan apabila seseorang itu merentasi negara serantau dan boleh mencapai ke peringkat global. Sebagai contoh, kes penyeludupan dadah dari benua Asia ke benua Eropa. Konsep jenayah rentas benua ini sama saja seperti jenayah rentas sempadan. Cuma jenayah rentas benua ini lebih meluas ke peringkat global. Seterusnya kami akan membentangkan tentang punca, kesan, dan langkah tentang isu kami ini, yaitu jenayah rentas benua. Pertama sekali masuk kepada punca jenayah rentas benua yang berlaku. Punca yang pertama adalah kemajuan ICT. Hal ini dikatakan demikian karena sindiket penjenayah antarabangsa akan menggunakan laman sosial di internet untuk memperdaya wanita muda untuk menjadi mangsa keldai dadah di dalam benua Asia. Sebagai contoh, wanita yang berusia 20 hingga 30-an yang menganggur amat sesuai dijadikan mangsa keldai dadah karena mereka lebih mudah untuk diperdayai. Untuk pengetahuan, mangsa keldai dadah ini merujuk kepada seseorang yang secara sukarela untuk menjadi kurir ataupun membawa barangan yang terlarang seperti dadah ke luar negara. Selain itu, punca yang seterusnya adalah pengawasan di laut yang terhad. Hal ini karena ketidakkeberkesanan dan keupayaan negara mengawal sempadan menggalakkan kemasukan pendatang asing tanpa izin. Keadaan ini berlaku karena penyalahgunaan dokumen perjalanan yang palsu akan menyukarkan pihak berkuasa untuk mengesan pendatang yang masuk ke dalam negara. Buktinya, pendatang dari benua Eropa merentas ke benua Asia untuk menyeludup barang terlarang seperti dadah. Punca yang seterusnya pula adalah wujudnya banyak tawaran pekerjaan. Hal ini karena terdapat negara yang mempunyai masalah pertumbuhan ekonomi yang rendah dan tidak menentu menyebabkan sesetengah individu merantau ke negara yang lain. Sebagai contoh, sesetengah rakyat dari benua Afrika yang tidak mempunyai dokumen yang sah merantau ke negara Australia untuk bekerja di ladang buah yang dikatakan banyak memberi keuntungan kepada pekerja. Oke, sekian itu saja 3 punca yang saya senaraikan beserta huraiannya. Seterusnya masuk kepada kesan yang akan dibentangkan oleh saudara Safri. Oke, sekarang kita pergi kepada kesan jenayah rentas benua. Di sini saya menemukan 3 kesan utama, yaitu atau 3 kesan besar terhadap, terutama memberi kesan kepada sosial, memberi kesan kepada politik, dan memberi kesan kepada ekonomi. Oke, kita pergi kepada kesan terhadap sosial dahulu. Kesan yang pertama ialah keselamatan macam tidak tenteram. Itu kesan pertama yang didapati akibat kesan jenayah rentas benua. Okey. Kesan kedua dalam sosial ialah mengalami tekanan psikologi, dan ketiga mencetuskan kekecohan, dan poin keempat dalam masalah sosial, kesan terhadap sosial ialah masalah setinggan, gelandangan, dan penyebaran penyakit. Itu terhadap kesan sosial. Sekarang kita pergi kepada kesan terhadap politik. Kesan pertama ialah meningkatkan rasa tidak puas hati terhadap kerajaan, dan kesan kedua ialah pemimpin boleh kehilangan mandat. Kesan ketiga kita boleh cakap di sini diberitahu perspektif negatif masyarakat antarabangsa terhadap penguasaan kerajaan. Okey, kesan yang keempat, reputasi dan persepsi badan kerajaan boleh tercemar jika mengamalkan jenayah kolar putih. Okey, sekarang kita pergi kepada kesan terhadap ekonomi, iaitu kerajaan
perlu menyediakan peruntukan kos perbelanjaan yang tinggi. Dan kesan yang terakhir dalam dalam ekonomi ialah menggusar pelabur dan boleh menyebabkan kemasukan pelabur tersekat. Huraian guys, jangan lupa script cat. Okey, sekarang kita pergi ke huraian terhadap sosial dulu. Saya akan memilih satu sahaja contoh dan saya akan huraikan. Di sini saya mengambil contoh masalah setinggan, gelandangan dan penyebaran penyakit. Hal ini berlaku disebabkan penghijraan penduduk dari satu benua ke benua yang lain dalam kuantiti yang banyak yang membawa penyakit, yang kemungkinan membawa penyakit berjangkit seperti AIDS, HIV dan H1N1. Sekarang kita pergi ke politik. Saya akan juga mengambil satu contoh di situ. Dan di sini saya mengambil contoh pemimpin boleh kehilangan mandat. Okay. Hal ini dikatakan demikian kerana penggondhaman atau pemalsuan rangkaian data keselamatan boleh dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab untuk menjatuhkan pemimpin di sesebuah negara tanpa ada halangan. Okey. Yang kedua ialah mungkin bukan itu saja, kemungkinan antara benua dengan benua lain tersebut tu, benua dengan satu benua tu dia mungkin berlaku perang dingin hingga dia mau mereka cari jalan untuk menjatuhkan negara dengan cara sedemikian. Maksudnya dengan cara penggondhaman dengan pemalsuan data keselamatan tadi itu. Okey, sekarang di ekonomi pula saya akan mengambil satu contoh juga yang saya akan huraikan sini, poin menggusar pelabur dan boleh menyebabkan kemasukan pelabur tersekat. Maaf ya, rambut gondrong sudah, jadi dia tidak center. Okey, sini. Okey, hal ini disebabkan oleh peningkatan kadar jenayah, penyakit berjangkit semakin menular di sesuatu benua. Contohnya kita ambil contoh benua Eropah lah yang penuh dengan mungkin negara yang maju, mungkin jadi tumpuan untuk masyarakat atau penduduk berhijrah ke sana untuk meningkatkan taraf hidup. Okey. Jadi mungkin di sana penularan wabak penyakit sebab di sana berkumpul semua penduduk dari luar benua Eropah menumpuk ke sana untuk mungkin cari pekerjaan dan sebagainya lah. Jadi di sana peningkatan wabak penyakit berlaku dan peningkatan kes jenayah. Mungkin disebabkan itu pelabur tidak mahu melabur sudah di benua tersebut, mungkin disebabkan penyakit dan masalah kes sosial meningkat, kes sosial negatif meningkat. Okey, kita pergi ke langkah pula, iaitu dibentangkan oleh saudara azizan kita. Dipersilakan. Bagi langkah untuk mengatasi masalah jenayah rentas benua, yang pertama ialah penggunaan teknologi maklumat. Yang kedua, kawalan keselamatan di pintu masuk sempadan perlu diperketatkan. Yang ketiga, jenayah di dalam negara itu perlu dibantras. Yang keempat, persefahaman dan pemuafakatan. Dan yang kelima yaitu pembinaan tembok di sempadan.